Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Menurut laporan kajian Badan Kebajikan Oxfam, setakat Januari 2020, jumlah jutawan meningkat di seluruh dunia. Dari jumlah keseluruhan, 45% daripadanya adalah wanita. Manakala di Malaysia, kebanyakan pusat-pusat perniagaan didominasi oleh wanita. Ini bermakna tak susahlah nak berniaga kan? Bak kata ilmuwan, nak berjaya kena berilmu. Siapkan masa dan tarikh anda Selasa 16/12/2020 jam 2.30 hingga 3.30 petang di siaran langsung rancangan Selangor 3W bersama usaha wanita yang berjaya. Wanita kena berjaya. Kita jumpa nanti. Salam sejahtera, bertemu kembali rentasan berita edisi 787 bersama saya Zawazi Yusof. Antara paparan utama. Malaysia punya Perdana Menteri yang ditawan. Rakyat Amerika sudah berubah, Malaysia bila lagi? Penerokaan REE ancam 3 negeri. Mampukah pesona Negrata dilakukan terhadap penjenayah? Assalamualaikum dan salam bahagia. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan baginda tidak melantik beliau sebagai Perdana Menteri, maka bersoraklah pemimpin bersatu. Hari ini telah nyata bahawa Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal mempunyai sokongan untuk terus memimpin Kerajaan Perikatan Nasional, kata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dalam satu kenyataan media. Beliau mendakwa seluruh jentera dan organisasi bersatu kekal menyokong kepimpinan Muhyiddin dalam rangka memastikan kebajikan rakyat terjaga dan ekonomi negara dapat dibina semula. Siapa lagi nak jadi pengampu kalau bukan ahli sendiri? Tetapi cukupkah dengan hanya mendapat sokongan ahli Parlimen Bersatu yang kebanyakannya merupakan katak politik? Perdana Menteri kita sudah ditawan oleh rakan kerjasama politik. Tidak berupaya membuat keputusan bagi memastikan politik kita stabil. Ekonomi pulih dan COVID-19 diperangi, kata bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari. Pengerusi Amanah Melaka itu berkata niat Muhyiddin hanya untuk berkuasa dengan mengkhianati perjanjian bertulis, membeli wakil rakyat dan melakukan sogokan politik melalui JLC. Kata Adli lagi, setelah berjaya berkuasa selama hampir 10 bulan, negara kekal dengan krisis politik, ekonomi dan COVID-19 malah lebih buruk. Rakan kerjasama politik menikam dari belakang. Perdana Menteri gagal menyatukan Melayu Islam. Penyatuan menjadi retorik. Krisis COVID-19 lebih parah. Kalau dulu beratus kes setiap hari sudah dikira ngeri, sekarang beribu kes setiap hari sudah dikira biasa. Macam-macam SOP pelik termasuk menghadiri sidang Dewan Rakyat dengan memakai PPE, ujar Adli. Beliau dilihat merujuk kepada situasi ahli parlimen yang dikenakan kuarantin tetapi masih boleh hadir dengan memakai PPE kerana mahu mengundi belah bahagi untuk Belanjawan 2021. Adli berpendapat selepas 10 bulan memerintah, negara hilang kawalan dan kemaruk kuasa politik sesama pemimpin Melayu Islam makin membara. Sehingga sesetengah pemimpin itu pun sudah tiada kepastian dia menyertai parti apa dan dia terlibat dalam gabungan mana, Perikatan Nasionalkah, Muafakat Nasionalkah, Barisan Nasionalkah, pening. Walaupun tidak menyebut nama parti berkenaan, dipercayai beliau maksudkan parti PAS yang kini sedang bermain dalam dua kolam. Rakyat memang terabai, negara hilang fokus, pelabur tiada keyakinan kerana semuanya tiada kepastian. Perdana Menteri sentiasa dalam tawanan rakan politik. Pendakwaan rasuah berakhir dengan pembebasan, tegasnya. Beliau menggesa supaya kepimpinan negara segera dipulihkan. Ia tidak boleh melalui proses beli-membeli kesetiaan yang akhirnya menjadi tawanan dan ketakutan kehilangan kuasa. Ini kerana menangani krisis ekonomi dan COVID-19 berpaksi kepada kestabilan politik negara. Ia tentang kepimpinan yang mampu membuat keputusan untuk kepentingan rakyat.
Masa belum terlambat untuk kita membetulkan keadaan. Semoga wakil rakyat di Dewan Rakyat kembali membetulkan hala tuju kepimpinan negara di landasan yang lebih jelas. Berpadu untuk negara dan bebaskan Perdana Menteri yang ditawan dengan tunjukkan jalan keluar pintu hadapan. Mampukah ahli parlimen berubah jadi budaya? Cash is king masih bermaharajalela dan agama terus ditunggang semahunya. Undi Kolej Pemilihan Amerika Syarikat secara rasmi mengesahkan kemenangan Joe Biden ke atas Donald Trump, lapor Reuters. Calon Demokrat Joe Biden pada Isnin kemarin memenangi undi Kolej Pemilihan Negeri-Negeri. Keputusan itu mengakhiri kempen Donald Trump untuk membatalkan kekalahannya dalam pilihan raya 3 November lalu. California, negeri yang paling ramai penduduknya, memberikan 55 suara pilihan kepada Biden. Berdasarkan keputusan tersebut, Joe Biden memperoleh 306 undi Kolej Pemilihan berbanding 232 untuk calon Republikan Donald Trump. Terdahulu Donald Trump juga tumpas di beberapa negeri iaitu Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania dan Wisconsin. Joe Biden akan memegang jawatan pada 20 Januari 2021 bersama naib presidennya seorang kacukan Asia Amerika Kamala Harris. Dalam ucapannya, Joe Biden menyeru rakyat Amerika agar berubah. Api demokrasi dinyalakan di negara ini sejak dahulu. Dan sekarang kita tahu bahawa tidak ada wabak sekalipun atau penyalahgunaan kuasa yang dapat memadamkan api itu. Dalam pertempuran untuk jiwa Amerika, demokrasi menang. Begitulah rakyat negara kuasa besar itu menolak penguasaan bigotry di dalam pentadbiran negara mereka. Donald Trump ketika masih berkuasa pernah mengugut untuk menghalau beberapa wakil rakyat Amerika Syarikat, antaranya Ilham Abdullahi Umar, bangsa Somalia, wakil rakyat Minnesota dari Parti Demokratik. Seorang lagi wakil rakyat Michigan, Rashida Tlaib, berbangsa Palestin. Donald Trump berperangai bigot dan dangkal juga pernah menganjurkan Muslim ban. Malangnya, di negara kita yang majoritinya kaum Muslim, ada ahli politik yang amat membenci kaum lain yang telah lama tinggal di negara ini. Dalam kecelaruan pemikiran itu, Timbalan Ketua Pemuda PAS yang juga ahli Parlimen Pasir Mas, Fadli Syahari berkongsi ciapan daripada Trump yang akan membuat sidang media mengumumkan kemenangannya dengan caption strong, formidable and convincing. Fadli menciap di Twitter, "By the way, hope this guy will be the winner." Maksudnya, apapun, saya harap dia akan jadi pemenang. Kononnya kalau Donald Trump menang, Amerika Syarikat akan terus dalam keadaan lemah. Islam di Amerika Syarikat dan negara luar makin teraniaya dengan white supremacy yang semakin merancak di bawah pemerintahan Donald Trump. Seluruh dunia Islam sedia maklum bahawa sebahagian besar daripada warga Amerika Syarikat yang beragama Islam mengundi calon Demokrat Joe Biden dalam pilihan raya Amerika Syarikat 2020 pada 3 November lalu. Tetapi begitulah dangkalnya pemikiran agamawan PAS yang gagal melihat jauh ke hadapan. Jikapun kemenangan Joe Biden berkemungkinan besar baik untuk rakyat Amerika Syarikat, itu adalah hak mereka yang cintakan negara mereka. Tidakkah wakil rakyat di negara ini berasa malu bahawa negara yang majoritinya bukan Muslim itu bekerjasama dengan kaum Muslim untuk menjatuhkan seorang pemimpin yang komunis, perkauman dan bigot? Justru kita sebagai rakyat yang cintakan negara wajar mempelajari perubahan sikap mereka yang mendambakan perhubungan baik antara kaum di negara berkenaan. Kita wajar menolak pemimpin bigot di negara ini. Tiada cara lain untuk menjalankan perusahaan pelombongan berskala besar di Ulu Muda tanpa memusnahkan hutan hujan yang menadah air hujan yang mengalir ke Sungai Muda sebagai air mentah. Tegas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sedia Berhad, Datuk Insinyur Jaseni Maidinta. Menurut beliau, Ulu Muda adalah penghubung pertama dalam rangkaian nilai bekalan air wilayah ekonomi Koridor Utara atau NCER yang memenuhi keperluan air penduduk dan perniagaan di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Kelulusan oleh Menteri Besar Kedah untuk permit penerokaan berskala besar di Ulu Muda akan menjejaskan bekalan air di 3 negeri utara Malaysia dan membahayakan bekalan air bagi 4.2 juta orang penduduk, katanya dalam satu kenyataan media.
dan berkata operasi penerokaan berskala besar di Kompleks Hutan Simpan Ulu Muda seluas 163,000 hektar itu akan melibatkan pembukaan tanah berskala besar di mana sahaja mineral tersebut dijumpai. Ujarnya penebangan pokok, perataan bukit, kerja mendirikan kuali besar dan menggali ke bumi akan menyebabkan kemusnahan besar di persekitaran hutan hujan. Peleburan juga akan memberi kesan buruk kepada Sungai Muda, sumber air mentah yang strategik. Kira-kira 70% air mentah Perlis dan 96% air mentah Kedah datangnya dari Ulu Muda. Lebih daripada 80% air mentah yang diekstrak oleh PBAPP dari Sungai Muda di muka Saut Lahar Tiang di Pulau Pinang berasal dari Ulu Muda. Sebelum ini, pada 2 Disember 2020, Astro Awani melaporkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor menyatakan pentadbiran negeri itu telah meluluskan permit kepada sebuah syarikat untuk penerokaan mineral berskala besar yang dirujuk sebagai Rare Earth Elements atau REE di Ulu Muda, Sik dan juga Baling. Namun Jasani menegaskan Ulu Muda tidak dapat terus berfungsi sebagai kawasan tadahan air semula jadi utama untuk 3 negeri di wilayah ekonomi koridor utara itu jika hutan hujannya ditebang, bukitnya diratakan dan lanskapnya dicalarkan oleh operasi pelembungan. Bila memberi amaran bahawa potensi kerosakan kemungkinan akan kekal. Menurut Jasani lagi, penerokaan REE di Ulu Muda pasti akan meletakkan perkhidmatan bekalan air untuk 3 negeri dalam bahaya. Beliau melihat ribuan perniagaan yang berusaha bertahan dan menghidupkan semula operasi mereka ketika pandemik COVID-19 ini akan dibebani dengan risiko yang tidak perlu. Dalam hal pelembungan berskala besar, ancaman tidak terbatas kepada kekurangan air mentah dari Ulu Muda. Kualiti air mentah dari sungai ini juga akan turut terjejas. Beliau memberi 2 impak buruk operasi pelembungan berskala besar yang akan menghasilkan sisa toksik, serpihan dan tanah yang tercemar. Pertama, impak buruk terhadap alam sekitar dan kesihatan sukar untuk melupuskan produk sampingan. Kedua, mencemarkan dan kontaminasi sistem air permukaan di lembangan Sungai Muda. Oleh itu, beliau menyarankan agar Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Majlis Keselamatan Negara memastikan bahawa Kedah tidak membahayakan keselamatan bekalan air negeri wilayah ekonomi koridor utara seperti Perlis, Kedah dan Pulau Pinang yang menyumbang sekitar 147.8 bilion ringgit pada tahun 2019 dan mata pencarian 4.2 juta orang. Ketiga kementerian tersebut mesti bekerjasama untuk menghentikan usaha berbahaya ini dengan segera. Menteri Besar Kedah telah dengan mudah melupakan yang Ulu Muda adalah kawasan tadahan air terbesar dan terpenting di wilayah ekonomi koridor utara NCER dakwa Jasani. Mustahil tanah seluas itu dikorek tetapi tiada kesan kepada alam sekitar. Mungkin jika kita ikut imajinasi Doraemon, kesan bencana alam itu tidak akan terjadi. Justru apalagi idea bernas daripada Menteri Besar Tebu Atap ini untuk menambah pendapatan negeri setelah berjaya bertindak sebagai kera mengambang di Kedah. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado berkata pihaknya mencadangkan kepada Jabatan Immigration Malaysia agar ketua sindiket jenayah skam dan maksiat warga asing di negara ini diisytiharkan sebagai persona non grata. Menurut beliau, pihaknya akan mengenal pasti mana-mana penjenayah warga asing untuk dirujuk kepada Jabatan Immigration bagi dikenakan tindakan. Kami akan cadang kepada Jabatan Immigration untuk penjenayah warga asing ini dikenakan pengisytiharan persona non grata berkenaan setelah mereka dikenal pasti terlibat dalam kegiatan haram ini. Dengan harapan mereka tidak boleh lagi masuk ke Malaysia, seumur hidup mereka tidak boleh masuk ke negara ini, katanya pada sidang media Lapo Bernama TV. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Immigration Muhammad Fauzi Isa menjelaskan apabila seseorang warga asing sudah diisytihar persona non grata, maka dia dilarang memasuki Malaysia seumur hidupnya. Bila dia tidak dibenarkan masuk, dia tidak dapat kemudahan immigration yang diberikan kepada setiap warga asing seperti mohon visa atau memohon permit kerja. Ia tidak dibenarkan. Hendak masuk pun tidak boleh, tegasnya. Bila dia tak boleh dibenarkan masuk, so apa juga kemudahan immigration yang kita berikan kepada foreigner, dia tak akan dapat lah. So contoh dia kalau dia mohon visa, dia mohon permit kerja, tapi nak masuk pun tak boleh, so no point lah. Warga asing yang memasuki negara ini secara tidak sah adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-1963 dan akan disenarai hitamkan.
Menurut beliau, kesalahan menceroboh boleh dikenakan tindakan. Persona non grata dan pengisytiharan itu telah lama dilaksanakan sejak penguatkuasaan akta berkenaan. Persona non grata adalah orang yang tidak dapat diterima oleh sesebuah negara selama-lamanya setelah didapati bersalah melakukan kesalahan jenayah yang tidak dapat dimaafkan semasa dia berada di sesebuah negara. Walaupun kenyataan Hamid ini wajar disambut baik oleh warga Malaysia, tetapi ia masih tidak dapat mematikan keraguan bahawa penjenayah masih boleh memasuki negara ini jika penguatkuasa tidak benar-benar bersih daripada unsur-unsur rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Baru-baru ini Transparency International Malaysia atau TIM mendedahkan dapatan kajian bahawa 71% rakyat Malaysia berpendapat rasuah di pihak kerajaan adalah masalah yang serius. Menurut Presidennya Dr. Muhammad Mohan, daripada semua institusi awam, ramai berpendapat bahawa kumpulan berikut menduduki ranking teratas persepsi rasuah. Kumpulan tersebut ialah Ahli Parlimen 36%, Polis 30%, manakala Pegawai Kerajaan 28%. Seolah-olah mengiyakan kajian tersebut. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan penahanan dan dakwaan seramai 63 orang terdiri 38 pegawai immigration, ejen 16 dan orang awam 9 orang pada 16 November lalu. Pegawai immigration yang ditahan didakwa terbabit dalam sindiket salah guna cop keluar masuk di sempadan negara. Mereka hidup kaya raya dengan hasil rasuah tersebut dengan memiliki kenderaan mewah. Kemudian, pada 29 November, 9 anggota polis dan seorang awam ditangkap kerana mengedar dadah di dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Kota Tinggi. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin PC berkata, hasil pemeriksaan polis mendapati mereka berjaya merampas sejumlah dadah jenis syabu seberat 38.65 gram yang bernilai RM3,865, 42.25 gram dadah jenis heroin yang bernilai RM2,112.50 dan sejumlah tembakau. Tetapi yang paling memeranjatkan adalah Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM melepaskan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dari pertuduhan rasuah DNAA yang membabitkan suapan yang bernilai RM1 juta. Kononnya wujud keperluan menjalankan siasatan lanjut, sedangkan pemberi rasuah Datuk Tan Eng Boon telah mengaku bersalah menawarkan suapan. Justru rakyat akan terus memerhati sejauh mana berkesannya tindakan persona non grata terhadap penjenayah asing ini dalam suasana kegiatan rasuah yang masih bermaharajalela. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.